Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersama lagi untuk belajar bagi mata pelajaran Munakahat darjah 6 dan kita masih lagi berada di pelajaran yang pertama, iaitu berkaitan rujuk. Dan untuk hari ini kita akan fokuskan kepada subtopik yang kelima, keenam dan yang ketujuh, iaitu berkaitan rukun rujuk, hukum rujuk tanpa izin isteri dan lafaz rujuk. Untuk tajuk ini, kamu boleh menyimak kitab masing-masing di halaman yang ketiga hingga kelima. Dan pastikan semua telah membaca doa belajar terlebih dahulu. Dan jika semua sudah bersedia, mari kita mula belajar bersama-sama. Baiklah, sebelum kita memulakan perbincangan untuk subtopik hari ini, mari kita mengimbas semula apakah pengertian rujuk yang telah kita pelajari pada sesi yang lalu. Rujuk pada istilah syara artinya ialah mengembalikan ikatan perkahwinan setelah berlaku perceraian di dalam tempoh iddah raj'i dengan syarat-syarat tertentu. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan rujuk, dan Ustazah Azu yakin semua murid-murid Ustazah sudah memahami tentang pengertian rujuk, iaitu seseorang atau pasangan suami isteri yang telah bercerai dan mereka mengembalikan ikatan perkahwinan mereka selama masih berada dalam tempoh iddah raj'i. Dan untuk hari ini kita akan belajar pula berkaitan rukun rujuk. Rukun bermaksud perkara yang menjadi asas ataupun dasar kepada sesuatu. Oleh itu, rukun rujuk bermaksud perkara-perkara yang menjadi asas ataupun menjadi dasar ataupun perkara-perkara yang perlu ada apabila hendak melakukan proses rujuk, iaitu proses kembali kepada perkahwinan setelah suami isteri itu bercerai selagi mana masih berada dalam tempoh iddah raj'i. Iddah raj'i bermaksud tempoh iddah bagi perceraian talak 1 dan talak 2. Terdapat 3 perkara yang menjadi rukun rujuk, iaitu yang pertama suami, yang kedua isteri dan yang ketiga lafaz. Syarat bagi rukun rujuk yang pertama iaitu suami ialah yang pertama, suami itu adalah merupakan seseorang yang mempunyai keahlian dan kelayakan untuk berkahwin. Maksudnya, dia merupakan seorang yang mempunyai akal yang sempurna. Maksudnya tidak gila ataupun tidak dalam keadaan mabuk. Yang kedua, dia merupakan seorang yang telah baligh. Dan yang ketiga, hendaklah suami tadi merujuk isterinya dengan kehendaknya sendiri, bukan dipaksa oleh mana-mana pihak. Tidak sah rujuk daripada suami yang dalam keadaan mabuk ataupun gila. Manakala syarat bagi rukun rujuk yang kedua, iaitu syarat bagi isteri, ialah isteri tadi hendaklah berada dalam tempoh masa iddah raj'i, iaitu tempoh masa iddah bagi talak 1 ataupun talak 2, dan pernah melakukan persetubuhan dengan suaminya selepas mereka akad dengan akad nikah yang sah. Dan perceraian yang berlaku adalah bukan dengan cara khuluk. Perceraian dengan cara khuluk ini maksudnya murid-murid ialah perceraian yang diminta oleh isteri, di mana isteri tadi membayar tebus talak kepada suaminya supaya suaminya menceraikan dia. Jadi isteri-isteri yang melakukan perceraian secara begini tidak boleh dirujuk kembali, ataupun ada halangan untuk rujuk semula seperti isteri tadi telah murtad, maka isteri yang begini juga tidak boleh dirujuk. Dan rukun rujuk yang ketiga ialah lafaz, di mana lafaz rujuk adalah daripada pihak suami. Sekarang kita berpindah pula kepada subtopik seterusnya, iaitu berkaitan hukum rujuk tanpa izin isteri. Jadi yang pertama hukumnya adalah harus suami merujuk pada isterinya yang telah diceraikan dengan talak 1 ataupun talak 2 walaupun tanpa izin, iaitu kerelaan isterinya. Kerana dalam bab rujuk ini tidak disyariatkan untuk mendapat kerelaan isteri dan harus merujuk semasa masih berada dalam tempoh iddah. Maksudnya seorang suami boleh merujuk isterinya walaupun tanpa meminta izin terlebih dahulu daripada isteri yang telah diceraikan, dan si suami tadi boleh merujuk isterinya selagi mana masih berada dalam tempoh iddah, iaitu iddah raj'i, iaitu iddah bagi talak 1 ataupun talak 2. Jadi jelas ya murid-murid? Adakah seorang suami yang telah menceraikan isterinya perlu mendapat izin isterinya untuk merujuk semula? Jawapannya tidak perlu. Suami boleh saja terus merujuk kepada isterinya walaupun tanpa meminta izin daripada isteri yang terlebih dahulu, dan pastikan rujuk dilakukan selagi mana masih dalam tempoh iddah. Baiklah, sekarang mari kita belajar pula berkaitan lafaz rujuk.
Lafaz rujuk terbagi kepada dua cara, iaitu yang pertama lafaz secara soreh, iaitu secara terang, nyata dan jelas, dan yang kedua ialah lafaz secara kinayah, iaitu lafaz rujuk secara sindiran ataupun secara yang tidak jelas yang memerlukan kepada niat. Dan kita telah tahu tadi bahawa lafaz rujuk adalah dilafazkan oleh pihak suami, bukannya isteri. Kita lihat beberapa contoh lafaz rujuk yang dibuat secara soreh ataupun secara jelas. Contoh yang pertama, suami mengatakan, aku rujuk kamu. Ataupun yang kedua, suami mengatakan, aku rujuk kamu kepada perkahwinan aku. Ataupun yang ketiga, aku kembalikan kamu kepada aku. Ataupun suami mengatakan, sebagai contoh, Aminah, aku rujuk kamu kepada aku. Jadi ini antara beberapa contoh lafaz rujuk yang secara jelas. Ataupun kata-kata yang seumpama dengannya, yang jelas membawa maksud kepada rujuk. Maka apabila seorang suami mengatakan kata-kata yang sebegini, maka berlakulah proses rujuk antara suami dan isteri yang telah bercerai tadi. Kita lihat pula beberapa contoh lafaz yang dibuat secara kinayah, iaitu secara sindiran, di mana lafaz yang secara kinayah ini perlu disertakan dengan niat untuk rujuk. Sebagai contoh, suami mengatakan kepada isterinya, pada aku engkau masih seperti dahulu. Seperti dahulu tu maksudnya dahulu wanita itu adalah isterinya. Dan contoh kedua, seperti suami mengatakan, dari sekarang kita menjadi seperti dahulu. Itulah di antara contoh lafaz rujuk secara kinayah. Rujuk bagi orang yang bisu, iaitu orang tidak boleh berkata-kata, maka ia boleh melakukan rujuk dengan menggunakan bahasa isyarat. Jadi itulah dia murid-murid berkaitan rukun rujuk, hukum merujuk tanpa meminta izin isteri dan juga lafaz rujuk. Ustazah doakan semua murid-murid Ustazah boleh memahami dengan baik apa yang telah kita pelajari hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pembelajaran berkaitan tajuk rujuk pada sesi pembelajaran yang akan datang. Sekian dahulu, sampai jumpa lagi. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.